kritikan dia tu mungkin jangan sampai keluar penumbuk dah lah. Nanti dulu. Itu kita tangguhkan dulu dan kita terima. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam siri video KK. Moga saudara-saudari terus gigih untuk mencapai kecemerlangan. Saya Muhammad Ihsan Amin, Ketua Perunding UNO Q Consult Enterprise, memberi sumbangan untuk membantu saudara-saudari. Perkongsian kali ini bertajuk Objektif dan Sasaran Penyelesaian Projek. Ini serius sikit bunyi dia ni. Kerana ahli-ahli sering terkeliru, berdasarkan pengalaman saya, sama ada menjadi mudah cara menjadi perunding ataupun kadang-kadang menjadi penilai kepada dalam convention, terkeliru antara objektif dan sasaran penyelesaian projek dalam proses kita menghasilkan projek. Okey. Tujuan perkongsian adalah untuk saya menjelaskan perbezaan objektif dan sasaran penyelesaian projek. Kemudian perluan objektif dan sasaran penyelesaian projek, faktor-faktor yang untuk kita menetapkan objektif dan sasaran projek, dan seterusnya pencapaian objektif dan sasaran projek yang berkesan. Itu perkongsian kita tadi. Kita terus kepada apa itu perbezaan antara objektif dan sasaran penyelesaian projek. Baik. Objektif projek adalah outcome, hasil yang ataupun hasil yang hendak dicapai oleh tindakan-tindakan dalam penghasilan projek. Macam mana pula tu? Hasil yang boleh ataupun yang hendak dicapai oleh tindakan projek seperti mengurangkan kos, meningkatkan tempoh proses, meningkatkan produktiviti ataupun meningkatkan kepuasan hati pelanggan. Itu ini dah terlalu kena biasakan. 4 objektif projek ni ataupun 4 projek, maksudnya 4 objektif amalan pengurusan kualiti menyeluruh bagi sektor awam terutamanya. Objektif kualiti lah maksudnya yang mudah. Jadi apa pula sasaran penyelesaian projek? Sasaran penyelesaian projek ialah matlamat yang hendak dicapai oleh objektif projek itu. Ada siri objektif projek, dia menuju kepada satu matlamat, iaitu untuk mencapai sasaran penyelesaian projek. Dalam kali ini dia ditetapkan, walaupun kadang-kadang objek itu juga ditetapkan dalam bentuk tahap ataupun dalam satu tempoh yang sesuai. Jadi dia berbeza dari pengertiannya, tetapi menuju satu arah yang sama. Jadi tindakan-tindakan utama untuk mencapai satu objektif projek, untuk mencapai kepada satu matlamat besar projek, iaitu sasaran penyelesaian projek. Bila jangan pening, ada beza antara objektif dan sasaran penyelesaian projek. Okey, kenapa kita perlukan sasaran dan penyelesaian projek itu? Pertamanya ialah matlamat projek. Matlamat kita dalam melaksanakan KIK yang di dalam tempoh yang terhad dan kesempatan-kesempatan dengan yang terhad dengan hambatan-hambatan kerja hakiki perlu dijelaskan dan perlu untuk kita capai. Kita kena menentukan matlamat ini dengan jelas supaya kita tidak kita menjadi kurang motivasi ataupun terleka dengan proses pelaksanaan projek itu. Kita perlu matlamat yang jelas. Kemudian batasan pelaksanaan projek tadi itu. Yang saya kata tadi, kita perlukan masa, tempoh pelaksanaan projek itu.
kita terhad, tak boleh sampai 2 tahun 3 tahun dan sebagainya. Untuk kumpulan baru 3 bulan mencukupi, ikut pengalaman profesor besar kita tadi. Kita kena rancang aktiviti-aktiviti yang perlu kita laksanakan, kelengkapan yang perlu kita gunakan, dan pihak-pihak lain yang perlu terlibat dengan kita, supaya dengan satu matlamat itu kita boleh membayangkan kumpulan-kumpulan ini, dan objektif dan sasaran penyelesaian projek ini adalah satu motivasi ataupun satu pengikat keazaman dan iltizam ahli kumpulan, supaya sepakat, yakin dan bersedia untuk melaksanakannya. Dia semua dah jelas ke mana kita nak pergi, persiapan sudah ada, kita laksanakan je, kita boleh pergi ke matlamat yang kita tuju. Kemudian bagaimana nak menentukan ataupun menetapkan faktor-faktor yang kita lihat ataupun yang perlu kita sandarkan pemilihan dan penetapan objektif dan sasaran projek itu. Yang pertamanya ialah matlamat item. Kalau kita katakan kita nak mengawal dan menambah baik kualiti kan. Jadi dia faktor-faktor item tu, item kualiti tu, maksudnya dia mengurangkan ke, untuk menambah keberhasilan ke, ataupun untuk memastikan matlamat ataupun dasar jabatan tercapai ke, ataupun sebagainya. Dan yang kedua faktornya ialah matlamat nilai yang kita nak capai, supaya ia boleh diukur, pelaksanaan projek itu boleh diukur sebagai satu projek yang berkesan, yang cukup, yang memberi nilai, seperti, dan ia selalunya diukur dalam bentuk angka, jumlah atau peratusan. Sasaran projek kita zero defect, ataupun kita mendapat pengeluaran daripada 2 pengeluaran kepada 10 pengeluaran 1 minit dan sebagainya. Itu selalunya kita menetapkan faktor-faktor sebegitu. Jadi faktor item tadi tu, apa yang kita nak capai, berapa yang kita nak capai, dan macam mana nak pastikan pencapaian kita ini berkesan. Selalunya dia ambil mudah, dapat idea, minta suruh kawan-kawan lain buat, dan kita duduk diam. Tak. Jadi segala, bila kita mempunyai objektif dan sasaran penyelesaian, cadangan perbaikan itu boleh dicapai dengan uji cuba dan uji cuba dan uji cuba. Satu objektif dan sasaran penyelesaian itu hanya mampu dicapai dengan berkesan dengan mengulang-ulang uji cuba, dan mengatasi halangan pada setiap peringkat uji cuba itu, dan memperbaiki inovasi kita itu agar pencapaian objektif dan sasaran itu dapat dicapai dengan berkesan. Kemudian terima maklum balas daripada semua pihak yang terlibat. Kita jangan menutup telinga, kita jangan tutup mata kita. Kita simpan dulu mulut kita untuk dalam kita menghasilkan projek itu, ataupun untuk mencapai sebagai prasyarat untuk kita mencapai objektif dan sasaran projek itu dengan berkesan. Kita berkritikan, terutamanya kritikan yang liar, ataupun pendapat-pendapat liar, kritikan liar tu mungkin jangan sampai keluar penumbuk dah lah, hati dulu. Itu kita tangguhkan dulu dan kita terima untuk kita nilai apakah yang perlu kita tambah baiki dan sebagainya. Kemudian kita terima, kita analisa, dan kita pelajari apa kesilapan yang kita laksanakan, walaupun
uji cuba itu dibuat dalam beberapa ketika, beberapa hari, beberapa minggu. Ada siri-siri kesilapan yang telah kita laksanakan secara tidak sedari ataupun di luar concern kita, perhatian kita, tapi pihak lain yang pengguna atau pelanggan yang menggunakan inovasi baru kita itu tahu. Jadi kita kena pelajari kesilapan itu dan baiki kesilapan itu. Dan kita tetap dengan pendirian kita, ini adalah untuk inovasi yang paling bagus. Tidak. Setiap perkembangan itu mempunyai siri-siri penambahbaikan dan daripada pembelajaran kesilapan. Dan kita untuk mencapai pencapaian, untuk menentukan pencapaian berkesan, kita tumpu kepada pencapaian objektif dan sasaran penyelesaian yang terbaik. Sekian objektif telah kita tentukan, walaupun analisa SMART kita telah gunakan, tetapi kita pilih yang paling terbaik. Mungkin siri-siri tindakan itu telah menghasilkan satu pencapaian, dan demikian juga dengan sasaran penyelesaian projek tadi itu. Kita boleh namakan dia sebagai, kita boleh memilih stretch target, ataupun kita lebih, kalau kita kata penghasilan kita dalam satu hari 10, kita nak stretch, kita nak tambah lagi pada 20 pengeluaran terutamanya, dalam tempoh yang sama. Jadi itu memerlukan tumpuan-tumpuan untuk lebih menambah baik ataupun meningkatkan kecanggihan inovasi kita tadi itu. Jadi pelaksanaan ini mestilah dilaksanakan dalam secara sistematik. Kalau kita gunakan kaedah PDCA itu, the process of PDCA itu sentiasa berpusing. Sama ada kalau tingkat-tingkat idea dalam design thinking tadi tu, haruslah mungkin boleh berulang atau mengulang kali setiap tahap. Demikian juga dengan Blue Ocean Strategy. Itu rahsia besar kita. Apakah tali pinggang ataupun batu gemala yang kita simpan itu adalah bagaimana kita mengerjakan projek kita itu dengan kaedah-kaedah itu. Itu rahsianya untuk kita mencapainya. Dan kita kongsi nanti dengan rakan-rakan lain. Itulah dia. Saudari, itulah perkongsian ringkas saya mengenai maksud, keperluan, faktor penetapan dan pencapaian objektif dan sasaran penyelesaian projek dengan berkesan dalam penghasilan projek KIK. Hingga bertemu lagi dalam video akan datang dalam tajuk keberhasilan projek. Mungkin tajuk ni lebih besar ni, dan kita akan cuba lebih serius lagi. Oleh itu, mohon saudara-saudari like, subscribe dan share video ini pada rakan-rakan lain. Dan untuk mendapatkan maklumat terperinci mengenai penawaran perkhidmatan Uno Q Consult, sila layari www.unoqconsult.com. Wassalamualaikum. Usahakan terus kecemerlangan.